Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda menonton rancangan Negasi Belia edisi 2009 Disember 2022 bersama saya Muhammad Azrul Aziz Muhammad Nizam. Rasuah merupakan jenayah diartikan sebagai pemberian atau sokongan dengan harapan mendapat balasan dalam sesuatu perkara. Kegiatan rasuah yang diibaratkan seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan menjadi jadi dalam kalangan belia dan penjawat awam. Keadaan ini berlaku sesuai daripada sikap individu itu sendiri yang berkeinginan untuk hidup mewah dan kecenderungan mempunyai gaya hidup di luar kemampuan mereka sendiri. Berdasarkan laporan yang telah dicatatkan oleh SPRM pada tahun 2016, 5 Oktober, 2 pegawai kanan JSC Kerajaan Negeri Sabah telah dibongkar oleh mereka kerana terlibat dalam kes penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Persekutuan untuk projek infrastruktur bekalan air di Sabah sejak 6 tahun yang lalu. Namun begitu, penglibatan dalam rasuah juga sering dikaitkan dengan kelemahan penghayatan nilai agama sehingga mampu terjebak dalam kegiatan rasuah ini. Saksikan laporan khas berkenaan isu rasuah dalam kalangan belia disediakan oleh wartawan kita Rahim Minhad. Okey, baiklah, bersama saya dengan Cik Raihan Zaiham. Baiklah, dikatakan rasuah ini berlaku dalam golongan remaja kerana mereka mudah terikut dengan kekayaan dan kemewahan yang dipamerkan oleh segelintir individu. Jadi, pada pandangan Cik Raihan, adakah Cik Raihan bersetuju dengan statement ini? Bagi saya sangat setuju dengan statement ini. Bagi segelintir golongan remaja yang materialistik, mereka nak benda yang dipamerkan oleh macam influencer semua tu lah kan. Tapi sebabkan tak ada wang yang cukup, yang cara mudah untuk diorang dapat duit dengan menerima rasuah lah. Okey, faham. Okey, baiklah, jika dikatakan kurang didikan agama tu merupakan salah satu sebab seseorang terjerumus dengan gejala rasuah, adakah Encik Raihan bersetuju dengan statement itu? Saya setuju dengan statement itu. Jikalau seseorang itu faham tentang konsep agama, pahala, dosa, dia tak akan ambil rasuah dan dia akan amanah dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepada mereka. Okey, baiklah. Kesan daripada kegiatan rasuah ini kita dapat lihat disebabkan oleh kegiatan sesebuah organisasi yang dilihat kurang cekap sehingga memberikan kesan kepada ekonomi dan keselamatan negara. Jadi bolehkah awak ulaskan sedikit tentang kelemahan organisasi ini sehingga kegiatan rasuah ini sukar untuk dibendung? Bagi saya, sekiranya sesebuah organisasi itu lemah, jadi prosedur dan juga sistemnya akan menjadi tidak berkesan sehingga menyebabkan ada individu atau seseorang yang akan mengambil kesempatan terhadap kelemahan itu. Hal ini menyebabkan kestabilan ekonomi dan juga keselamatan negara itu akan tergugat kerana yang terlibat dalam perkara itu sendiri adalah pegawai-pegawai dalam sebuah organisasi itu sendiri. Dan sekiranya pegawai-pegawai itu menerima rasuah ataupun mereka pecah amanah kan, jadi macam mana mereka nak mentadbir negara ini dengan baik? Okey, baiklah. Timur awam yang dilakukan sebentar tadi merupakan bagi memperoleh pandangan masyarakat terhadap punca dan kesan rasuah. Kesulan daripada kerisikan ini juga tidak dinafikan faktor kegiatan rasuah ini berlaku disebabkan sikap individu dan kelemahan dengan agama dalam diri mereka dan mereka sanggup mengabaikan nilai dan tuntutan agama. Kegiatan ini bukan sahaja mampu memberikan kesan terhadap individu, namun turut memberikan kesan terhadap negara dari segi ekonomi dan juga keamanan sebuah negara tersebut. Sebagai contoh penyeludupan senjata api, dadah kegiatan perjudian tidak boleh semakin meningkat. Namun begitu, jika kegiatan ini tidak dibendung, ia akan terus menjadi barah dalam kalangan masyarakat sehingga memberikan kesan buruk kepada generasi akan datang. Setiap orang perlu mempunyai tanggungjawab dalam membendung gejala rasuah ini supaya negara dapat bebas daripada gejala ini. Oleh itu, kita tampilkan wartawan kita Rahim Minhad untuk mendapatkan pandangan masyarakat berkaitan langkah mengatasi kegiatan rasuah ini. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, gejala rasuah ini dapat memberi kesan kepada masyarakat dan negara. Jadi, adakah awak bersetuju dengan memberikan pendidikan awal tentang rasuah ini kepada masyarakat dapat membendung gejala rasuah ini daripada terus berleluasa? Bagi saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut kerana langkah tersebut merupakan langkah yang sangat efektif untuk masyarakat, terutamanya pada para remaja. Hal ini kerana remaja lebih sesuai untuk didedahkan dengan penyederhan-penyederhan tentang rasuah kerana mereka merupakan aset negara. Jadinya langkah yang sesuai adalah dengan memberi pendedahan di platform-platform seperti Instagram, TikTok dan sebagainya kerana remaja lebih dekat dengan platform-platform tersebut pada masa kini. Itu saja. Okey, baiklah. Langkah sedemikian wajar dilakukan bagi membuka mata masyarakat untuk berganding bahu dalam membendung gejala rasuah ini. Jika semua orang memberi kerjasama, sudah pasti akan membuahkan hasil. Selain daripada itu, dengan memastikan sektor awam untuk beroperasi secara jujur, telus dan bertanggungjawab juga perlu dipertimbangkan.
Ini kerana organisasi yang bersih mampu melahirkan pekerja yang berintegriti, bermutu tinggi dan mampu mentadbir sebuah negara dengan baik. Sekian tinjauan langsung daripada golongan awam tentang kepekaan mereka terhadap isu rasuah. Saya serahkan laporan ini kepada rakan pengacara saya, Fawaz Ilhan, untuk mendapatkan perkongsian. Bukan salah kami hanyalah kambing hitam saja. Remaja tersebut cuma menafikan kesalahan yang dia lakukan. Itulah dakwaan seorang remaja perempuan yang dikatakan menjadi mangsa rasuah daripada pihak penyelidikannya sendiri. Hanya dengan selai kertas mampu mengabuli mata, mengubah status sehingga sanggup mengkhianati kepercayaan yang diberikan bagi mendapatkan penghargaan pada pihak universiti. Laporan daripada wartawan Afiq Aiman. Boleh tak awak ceritakan bagaimana awak boleh terjebak dalam kegiatan rasuah? Okey, saya pernah memegang jawatan penting dalam Persatuan Pelajar dan juga selalu terlibat dalam pelbagai program luar yang melibatkan pihak pengusaha asal. Dan pada suatu hari, saya dan rakan-rakan saya ini telah diberikan amanah bersama dengan seorang penyedia untuk menjalankan suatu projek lah bersama dengan universiti lain. Tapi kami telah kalah. Dan bagi menutupi kesalahan kami tersebut, penyelia kami ini telah bertindak memberikan wang suapan dalam bentuk yang agak besarlah kepada penganjur projek tersebut dan untuk memberikan projek tersebut kepada kami. Dan saya dan rakan-rakan juga turut ada pada ketika itu, kami juga turut menerima sejumlah wang bernilai RM3,000 untuk kami menutup mulut tentang insiden yang berlaku itu. Dan pada waktu itu, kami tak rasa perkara tersebut salah kerana kami telah diberikan jaminan bahawa perkara ini tidak akan tersebar dan penyelidik kami itu akan menambahkan lagi jumlah wang kepada kami sekiranya projek tersebut berjaya. Bagi pelajar seperti kami, jumlah yang diterima itu merupakan nilai yang agak besar lah kepada kami. Jadi kami tidak berasa bersalah lah kerana kami menutupi kesalahan tersebut. Bagaimana kegiatan awak dengan rakan-rakan tu boleh terkantoi dan apa impak yang awak dapat daripada terkantunnya perbuatan awak itu? Okey, perbuatan kami ini dapat dihidu apabila salah seorang pegawai yang terlibat dalam projek tersebut curiga akan kemenangan yang kami perolehi. Kerana beliau mengatakan bahawa projek tersebut sebenarnya dimenangi oleh pihak universiti lain lah. Dan satu siasatan telah dijalankan sehingga menyebabkan semua peserta telah disoal siasat. Dan kami berdua telah dipaksa untuk mengakui kesalahan kami. Dan akibatnya saya dan rakan-rakan saya yang lain telah digantung tahun pengajian selama 1 tahun. Dan kami juga turut dilucutkan jawatan kami dalam Persatuan Pelajar dan hampir dibuang daripada universiti kerana kami telah bersubahatlah menutupi kesalahan rasuah itu. Dan manakala penyelia yang datang bersama-sama kami itu telah diberhentikan perkhidmatan beliau secara serta-merta. Okey, jika diberi pilihan, adakah awak akan melakukan perbuatan tersebut dan bolehkah awak kongsikan sedikit pesanan kepada umum khususnya kepada pelajar berkenaan dengan rasuah ini? Okey, jika diberi pilihan, sudah pasti saya tidak akan menerimanya dan semestinya saya akan menentang habis-habisan. Dan nasihat saya kepada anak muda di luar sana, janganlah sesekali menghampiri rasuah dan walaupun sebanyak mana pun imbuhan yang ditawarkan kepada kita, kerana ianya akhirnya akan membawa padah kepada kita. Kita bukan sahaja akan kehilangan jawatan, tapi dalam masa yang sama, kita akan turut kehilangan kepercayaan dan akan diasingkan oleh orang sekeliling akibat perbuatan kita yang tidak berintegriti tersebut. Ini merupakan mimpi ngeri yang dialami oleh seorang remaja perempuan yang dikenali sebagai Mira yang berusia 24 tahun selepas dipercayai menjadi mangsa rasuah. Biarpun kisah itu telah berlalu, namun ia tetap menjadi titik hitam yang sering menyelubungi hidupnya sebagai seorang pelajar yang kini sedang berjuang menamatkan pengajiannya di tahun akhir. Kru rancangan Anak Muda bertemu mangsa yang juga dikatakan sebagai korban kegiatan rasuah yang mengundang padah pada diri sendiri sehingga diabaikan oleh kumpulan pelajar lain. Berbeza pula dengan pelaku seterusnya ini, kerana mahu hidup dengan mewah, seorang remaja yang bekerja dalam sektor swasta sanggup melibatkan diri dalam gejala rasuah ini. Tanpa berfikir dengan kesan buruknya, remaja ini terus mengaut keuntungan dengan cara yang salah. Laporan wartawan Afiq Aiman. Boleh ceritakan sedikit bagaimana kamu boleh terjebak dengan kegiatan rasuah? Semula ini bermula dari sikap utama saya sendirilah yang mahu hidup dalam keadaan yang mewah, yang saya sendiri
selepas tengok rakan-rakan saya dan senior-senior saya tempat kerja saya yang mula mendapatkan kehidupan yang stabil, boleh pakai kereta mewah, mendapatkan rumah tanpa melakukan kerja tambahan di tempat lain. Sebenarnya rakan-rakan saya juga ada sebenarnya melakukan part time tanpa pengetahuan saya untuk menambahkan poket mereka bagi hidup semasa. Pada mulanya ianya bermula dalam sebuah projek yang saya kawal sendiri. Saya berjumpa dengan seorang klien ni bagi mendapatkan tender sebuah harga dari syarikatnya. Untuk saya melihat perbandingan tender sebuah harga dengan syarikat lain. Dan selepas saya semak satu persatu, pemilik perusahaan tersebut secara tiba-tiba mengeluarkan satu kertas cek dengan amount sebanyak RM100,000 dengan syarat saya perlu meluluskan tender tersebut. Beliau juga mengatakan jika saya berjaya mendapatkan tender tersebut, tambahan duit sebanyak RM500,000 lagi akan diberikan kepada saya beserta dengan sebiji kereta mewah. Saya pun dalam keadaan yang tidak waras pada ketika itu serta sifat tamak yang semakin berkuasa, saya terus bersetuju dengan kehendak tersebut. Bagaimana pula kegiatan kamu itu boleh terkantor, terbongkar? Semuanya bermula, semuanya kantor apabila laporan audit oleh syarikat tersebut diserahkan. Jurulaudit syarikat tersebut yang bertugas mendapati ada transaksi yang pelik di dalam akaun saya. Tanpa belum menunggu masa yang lama, mereka memanggil saya untuk soal siasat. Mereka bertanyakan kepada saya dari mana datang duit tersebut, mengapa terdapatnya tender sebuah harga yang jauh lebih baik ditolak, dan segala tekanan soalan itu tidak mampu dijawab oleh saya. Kemudiannya saya dibawa ke SPRM bagi soal siasat selanjutnya kerana untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudiannya saya dibawa ke SPRM dan di soal siasat terbuktilah perbuatan saya itu salah dan kantoi. Saya dikenakan hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebanyak 5 kali nilai suapan yang saya terima pada ketika itu. Jika ditanya sudah pasti akan ada rasa menyesal akan perbuatan tersebut. Namun nasib sudah menjadi gugur dan semuanya telah terjadi. Jadi apa yang boleh kita kongsikan ataupun beri nasihat kepada golongan belia di luar sana supaya tidak terjebak dengan gejala rasuah? Betul lah, nasi sudah menjadi gugur. Saya pun dah menyesal akan perbuatan saya ini. Sebenarnya apa yang saya boleh cakap, saya memang menyesal sangat-sangat perbuatan saya itu. Saya harap kes seperti saya ini dapat dijadikan kepada orang ramai, terutamanya anak muda di luar sana agar tidak terjebak dengan rasuah ini. Saya boleh cakapkan, hargailah masa muda anda. Biar anda lambat mendapatkan kemewahan sekalipun, asalkan ini tidak salah dan tidak menyesal kemudian. Kerana ini akan menyesalkan diri kita dan keluarga kita nanti. Demikian luahan daripada masa-masa kegiatan rasuah yang terpaksa melakukan perbuatan tersebut bagi memenuhi keinginan diri sendiri. Mangsa turut mendakwa kegiatan ini hanya memberi kesenangan sementara, namun penyesalannya harus ditanggung seumur hidup. Dek kerana inginkan kemewahan pantas, diri merana. Pepatah ada mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Bagi golongan belia di luar sana, diharapkan agar berfikir sebelum terjebak kerana jenayah membawa padah.